Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu lagi kita dalam kelas online kita pada hari ini. Okay, ini adalah merupakan sambungan kepada slot yang ke-10A. Okay, slot yang ke-10 ini adalah video perangan kedua yang saya pecahkan, mana untuk hari ini kita akan lihat sambungan pada slot yang ke-10. Slot ke-10 untuk video perangan pertama kita dah selesai dah. Ini adalah untuk video penerangan yang kedua. Jadi kita teruskanlah. Okey, teruskan kita punya kelas kita pada hari ini. Okey, apa yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah berkaitan dengan valve ataupun pilot valve khususnya, ataupun injap pandu yang dipanggil. Begitu juga dengan switch penghat ataupun limit switch, sensor, pressure gauge ataupun regulator, dan juga sedikit berkaitan dengan CPU ataupun Central Processing Unit. Okey. Okey, ini adalah sebahagian daripada control valve ataupun pilot valve khususnya, mana dalam pilot valve ini terdapat beberapa jenis. Beberapa jenis pilot valve, antara lain adalah spring and diaphragm. Pilot valve ataupun control valve juga disebut control valve selain daripada pilot valve. Juga jenis yang kedua adalah jenis solenoid, dan jenis ketiga adalah jenis motor. Ini adalah gambaran pilot valve. Kebanyakan pilot valve lebih kurang macam ni bentuknya. Di mana dia mempunyai valve plug di sini. Ini adalah bahagian yang akan menutup saluran aliran bendalir. Aliran bendalir masuk daripada sini sampai di sini akan ditolak di sini, akan dihalang di bahagian valve plug valve di sini. Plug valve ni akan turun ke bawah sampai di bahagian sini. Dalam keadaan tak ada tekanan di bahagian sini. Apabila ada tekanan daripada air yang masuk daripada sini ataupun minyak yang masuk daripada sini, ia akan menolak valve plug ni ke atas dan membuka saluran di sini, membuka ruang di sini, yang mana membolehkan aliran minyak ataupun aliran air ini melalui bahagian sini dan seterusnya keluar pada bahagian outlet port di sini. Dan ia akan mengawal pergerakan bendalir di sini adalah bahagian valve yang ada di sini ataupun injap yang ada di sini. Ini adalah jenis yang kedua, iaitu jenis spring dan juga diaphragm. Bahagian ini kita panggil sebagai diaphragm. Ini bahagian diaphragm, di mana bahagian diaphragm ni akan bertindak balas dalam keadaan yang normal, tiada tekanan. Tiada tekanan, mana bahagian spring ni akan renggang, dan diaphragm ni akan terangkat lah. Bahagian ini akan terangkat. Jadi apabila ada sumber, ada tekanan ataupun ada tekanan udara ataupun tekanan bendalir di sini, kalau kita lihat pada pressure gauge ini terdapat bacaan menunjukkan ada tekanan daripada bendalir ataupun udara yang masuk melalui saluran ini, dan jadi ia akan menekan diaphragm ni ke bawah. Menekan diaphragm ke bawah dan akan menolak spring ni ke bawah, dan secara tak langsungnya akan menggerakkan plug yang ada di sini untuk menutup saluran di sini. Akan menutup saluran di sini. Ini adalah fungsi diaphragm dan juga spring yang ada pada valve, menutup dan membuka saluran pada sistem injap ataupun sistem kawalan bendalir tersebut. Ini pula adalah injap yang menggunakan sistem kawalan solenoid. Sistem kawalan solenoid ini adalah gelung wire yang dibekalkan dengan arus dan akan bertukar menjadi elektromagnet. Jadi apabila elektromagnet ni berfungsi, ia akan menarik dan juga menolak bahagian plug ni. Bahagian plug yang ada di sini
apabila terbentuknya elektromagnet di sini, ia akan menarik dan juga dia akan menolak untuk membuka dan juga untuk menutup saluran ini. Itu adalah fungsi untuk valve yang menggunakan kawalan solenoid. Manakala yang ini pula adalah valve yang menggunakan kawalan penutupan dan pembukaan saluran menggunakan menyesuaikan dengan pergerakan motor. Okey, yang ini pula adalah apa yang kita panggil sebagai direct acting relief valve. Okey, ia menggunakan tekanan spring. Okey, tekanan spring. Sekiranya tekanan yang dibekalkan dalam sistem melebihi daripada kekuatan spring, jadi ia akan menolak spring ini ke atas dan membuka satu laluan. Ini terutamanya untuk sistem hidrolik pada mesin kita lah. Okay, sistem hidrolik, di mana kita tahu dalam sistem hidrolik apabila keadaan-keadaan tertentu terbentuk, misal kata ada beberapa keadaan seperti mana kelikatan leburan ataupun kelikatan material kita tinggi ataupun pekat, ini akan menyebabkan tekanan akan meningkat. Begitu juga dengan saluran. Okay, saluran menjadi sempit, maka tekanan juga akan meningkat. Jadi peningkatan tekanan ini perlu dikawal. Okey, tekanan yang meningkat ini perlu dikawal supaya ia tidak akan menjejaskan sistem kita ataupun tidak akan menjejaskan dari segi keselamatan sistem hidrolik itu sendiri. Mungkin sekiranya tekanan yang berlebihan ini tidak dikawal, ia boleh merosakkan hose, boleh merosakkan valve dan sebagainya pada sistem hidrolik kita. Jadi tekanan berlebihan ini perlu dikeluarkan, perlu dibebaskan. Jadi salah satu valve ataupun injap yang direka bentuk bagi memberi keberkesanan atas fungsi kawalan tekanan yang berlebihan ini adalah kita namakan sebagai pressure relief valve. Okay, pressure relief valve. Jadi tekanan yang berlebihan akan disalurkan melalui saluran-saluran tertentu, okay, disebabkan oleh tindakan spring, kekuatan spring yang ada kat sini. Spring yang ada kat sini boleh kita laraskan dari segi kekuatannya. Okay, kekuatannya. Jadi kekuatan ini boleh mengimbangi tekanan hidrolik yang daripada bahagian bawah sini. Sekiranya tekanan berlebihan, ia akan menolak spring ke atas dan membuka laluan untuk minyak itu dibebaskan kembali ke tangki minyak hidrolik. Okey, ini ada sistem ringkas hidrolik lah. Okey, mungkin saya tak akan bincang secara detail berkaitan dengan sistem ini, cuma sekadar boleh memahami berdasarkan pada simbol-simbol yang ada di sini. Di mana kat sini adalah simbol motor dan ini adalah pump. Okay, ini pula adalah pressure relief valve. Okay, di sini untuk mengalirkan minyak kembali ke tangki sekiranya tekanan berlebihan di dalam sistem. Okay, ini pula yang kita panggil sebagai directional control valve ataupun injap kawalan arah. Okay, directional control valve yang akan menentukan arah mana aliran minyak akan disalurkan. Mana kat sini adalah flow control valve. Okey, ini adalah flow control valve. Ini akan mengawal kelajuan pengaliran minyak hidrolik tersebut lah. Okey. Ini pula adalah piston yang akan bergerak disebabkan oleh tekanan minyak hidrolik. Ini secara gambaran ringkas lah berkaitan dengan sistem hidrolik yang ada dalam pengancanan suntikan kita, mesin pengancanan suntikan. Okay, ini gambaran yang lebih jelas tindak balas ataupun mekanisme yang berlaku pada pressure relief valve. Okay, pump akan menggerakkan bendalir. Kalau bendalir ini mempunyai tekanan yang lebih rendah berbanding dengan tekanan spring, maka aliran biasa berlakulah. Okay, mana saluran ini akan disekat, saluran pembasahan minyak ini akan disekat. Tetapi apabila tekanannya tinggi, okay, di dalam sistem
tekanan ini melebihi daripada kekuatan spring yang ada sini, jadi tekanan ini akan menolak spring ke atas dan membuka saluran untuk membenarkan bendalik itu dialihkan kembali ke tangki minyak hidrolik, dan secara automatiknya akan menurunkan tekanan yang berlebihan dalam sistem tadi. Okey, kat sini ada gambar rajah yang masih memberkatakan tentang pressure relief valve, terutamanya di sini. Mana kita lihat di sini pressure relief valve kita ni, okey, boleh kita kawal punya kekuatannya. Okey, kekuatan apa ni, spring yang ada pada sistem ada pada dari apa ni pressure relief valve tu kita boleh kawal kekuatannya dengan memutarkan knob yang ada di sini. Okey, selagi dalam kita putarkan, selagi banyak kita putarkan, maknanya lebih kuatlah kekuatan yang kita bekalkan pada spring ini, maka lebih tekanan dibenarkan pada dalam sistem lah. Okay? Itu secara ringkas lah. Okay? Secara ringkas. Okey, tindak balas ataupun mekanisme yang berlaku di sini, kalau para pelajar perhatikan di sini, yang sebelah gambar rajah di sebelah kiri, okey, mempunyai satu beban 2000 pound di sini. Okey, 2000 pound di sini. Jadi kalau kita perhatikan dalam tekanan bebanan ini, pressure relief valve masih lagi berada di kedudukan asal, iaitu menutup laluan minyak ke tangki di sini. Tetapi apabila kita tambah bebanan di sini, 5 kali ganda, 2000 pound kepada 10,000 pound, 10,000 pound, ini bermakna tekanan di sini tinggi. Mana tekanan di sini melebihi daripada tekanan spring yang ada di sini. Jadi apa yang berlaku adalah tekanan daripada sini akan menyebabkan tekanan minyak hidrolik juga meningkat. Jadi tekanan minyak hidrolik meningkat ini akan menekan spring ke bawah, secara tak langsung akan membuka laluan pada tekanan yang berlebihan ini untuk balik ke tangki semula. Ini adalah prinsip asas kawalan yang dilaksanakan oleh pressure relief valve. Ini ada sambungan sedikit berkaitan dengan servo control valve. Sama macam servo motor, sama dengan kawalan closed loop tadi. Jadi yang ini saya harap para pelajar boleh go through secara sebentar lalu sendirilah. Saya tak nak bincangkan di sini berkaitan dengan servo control valve ni. Tetapi para pelajar boleh melihat video animasi yang saya kongsikan dalam kelas kita lah. Ini juga menunjukkan sistem kawalan valve, tetapi menggunakan device tambahan device, mechanical device yang ada di sini untuk buka dan untuk tutup valve tersebut lah. Okey, sekarang kita beralih pula kepada limit switch ataupun sensor. Terlebih dahulu kita lihat apakah fungsi limit switch tersebut. Dalam kejuruteraan elektrik ataupun suatu limit switch adalah merupakan satu switch yang beroperasi disebabkan oleh sesuatu pergerakan atau kehadiran sesuatu objek, mana mereka berfungsi bagi mengawal mesin atau bertindak sebagai sebahagian daripada sistem kawalan seperti safety interlock, atau untuk menghitung bilangan objek yang melintas suatu titik kawalan. Ini biasa digunakan dalam industri, di mana kalau para pelajar pernah membuat lawatan ke industri ataupun pernah bekerja di industri secara sambilan atau apa-apalah, di mana di industri antara lain komponen pergerakan ataupun komponen machinery yang membantu dalam proses pengeluaran adalah antara lainnya adalah conveyor. Kita panggil conveyor. Conveyor ni adalah berfungsi untuk memindahkan suatu barangan di satu tempat ke tempat yang lain secara berterusan.
Okey, jadi putaran belt pada conveyor tersebut akan menggerakkan produk-produk tadi. Jadi salah satu fungsi limit switch yang ada, kita boleh pasangkan pada satu tempat pada conveyor tersebut, iaitu untuk mengesan kehadiran produk-produk ini. Okey, dan fungsinya adalah untuk menghitung jumlah bilangan produk yang kita hasilkan dan kita alirkan melalui conveyor tadi. Jadi secara tak lanjung kita boleh menghitung jumlah produk yang kita hasilkan berdasarkan kepada limit switch ataupun sensor yang kita letakkan pada conveyor tadi. Okey, jadi limit switch ni adalah sejenis sensor yang untuk mengesan kehadiran dan ketidakhadiran suatu objek. Di mana tadi limit switch adalah untuk mengesan kehadiran, di mana sensor ni pula juga untuk mengesan kehadiran dan juga ketidakhadiran suatu objek. Okey. Okey, ini pula adalah bentuk-bentuk simbol lah yang terdapat dalam sistem limit switch. Okey, antara lain, antara simbol ni menunjukkan label ataupun paras. Okey, di sini ini adalah kita panggil sebagai normally open sensor lah. Okey, yang ini adalah untuk mengesan pressure. Normally open dia bahagian atas dan normally close di bahagian bawah lah. Okey, ini adalah untuk mengesan flow, aliran. Ini adalah untuk mengesan temperature. Okey, manakala di bawah ni adalah limit switch. Okey, ini adalah jenis elektronik. Yang ini adalah untuk limit switch yang mengawal speed ataupun mengawal kelajuan. Okey, jadi sekarang kita beralih pula kepada sedikit berkaitan dengan PLC ataupun kita lihat dah tadi Programmable Logic Control. Okey, apa itu yang dimaksudkan sebagai PLC ataupun Programmable Logic Control? Ia adalah merupakan sejenis peranti elektronik yang dia beroperasi secara digital. Okey, mana arahan-arahannya dalam bentuk digital. Kita lihat dari bahasa-bahasa pengaturcaraan tadi, kita lihat berbagai bahasa kita gunakan. Okey, jenis ladder diagram ataupun carta berbentuk diagram berbentuk tangga ataupun ladder diagram. Ia berfungsi untuk mengawal peranti keluaran berdasarkan isyarat masukan ataupun input signal dan atur cara pengguna ataupun program dan signal. Okey, ini input di sini, PLC bertindak di sini, output device bergerak di bahagian ini. Jadi kesemuanya adalah bergabung dalam satu turutan yang tertentu. Okey, PLC ni kalau kita terjemahkan secara lebih detail, programmable adalah kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah untuk diubah sesuai berdasarkan fungsi dan juga kegunaannya. Itu adalah program yang kita masukkan pada mesin. Logik adalah kemampuan dalam memproses input secara aritmetik, iaitu secara matematik. Okey, dan juga dari segi logik. Okey, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, menggandakan ataupun menggalikan, membahagi, mengurangi, negasi, and dan juga or dan lain-lainnya. Okey, itu adalah di segi logik. Dari sisi kawalan ataupun controller, berkemampuan dalam mengawal dan juga mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Itulah apa yang dikatakan sebagai PLC. Mempunyai pelbagai fungsi di dalamnya yang disesuaikan berdasarkan kepada penggunaan akhir seorang pengguna itu sendiri. Okey, ini adalah gambaran yang lebih kompleks berkaitan dengan PLC. Okey, berkaitan dengan PLC ataupun berkaitan dengan CPU. Okey, CPU berada dalam sistem lah. Okey, berada dalam sistem ini. Okey, CPU berada dalam sistem. Inilah bahagian yang memproses, bahagian prosesor.
CPU itu sendiri merujuk kepada Central Processing Unit, bahagian yang memproses di dalam PLC tersebut. Okey, di dalam PLC kita ada input, kita dah tengok dah tadi input, kita ada processor, kita ada output. Okey, dan CPU itu berada di dalam unit processor. Okey, ini gambaran yang lebih jelas lah. Jadi para pelajar boleh pergi dengan jangan terlalu tergesa-gesa, boleh ikuti kelas kita secara perlahan-lahan. Kalau mungkin tak sempat melalui sidang video ni ataupun video yang saya kongsikan ini, para pelajar boleh download kita punya slide PowerPoint yang ada dalam sistem juga. Okay? Jadi boleh go through secara perlahan-lahan untuk lebih mendapat pemahaman yang lebih tinggi lah. Okay? Jadi saya rasa penerangan kita untuk slot 10B ini sampai di sini dulu. Saya harap sebuah sikit yang saya kongsi tersebut para pelajar dapat absorb, dapat serap dan dapat gunakan lah, okay, di mana-mana yang perlu, sebagai pengetahuan sebelum kita nak jalankan ataupun sebelum kita terjebak ataupun kita memasuki sektor industri ataupun sektor pekerjaan nanti, ya. Jadi di sini saya tinggalkan para pelajar di sini sebelum kita akan berjumpa lagi dalam video penerangan yang berikutnya nanti dalam slot yang ke-11 berkaitan dengan asas elektrik nanti. Jadi saya tinggalkan para pelajar di sini sehingga kita berjumpa lagi. Saya ucapkan jaga diri elok-elok, okay? Stay at home dan stay safe. Dan saya ucapkan dengan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kita bertemu lagi dalam sesi kuliah online kita seterusnya.